Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Bermaksud, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan yang sempurna sehinggalah kamu infakkan sebahagian dari apa yang kamu sayangi, dan apa jua yang kamu infakkan itu, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat dan anak-anak pelajar yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Semoga keimanan dan ketakwaan kita terus subur dalam jiwa dan sanubari sehingga saat kita kembali ke hadratnya yang Maha Esa. Sempena pelancaran program Wakaf 365 oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak pagi tadi, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Wakaf Tunai ke arah memperkasakan pembangunan ekonomi ummah. Berwakaf ialah amalan yang terpuji. Harta yang diwakafkan akan terus memberi manfaat walaupun pewakaf sudah berada di alam abadi selepas mati. Sabda Nabi SAW, "Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalathah, min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin solih yad'u lah." Bermaksud, apabila mati seorang manusia, terputuslah segala amalannya, melainkan 3 perkara, iaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Imam Muslim. Wakaf bermaksud menahan sesuatu harta dan menyerah sepenuhnya harta tersebut pada jalan Allah untuk diberikan manfaatnya kepada masyarakat dengan dikekalkan harta asalnya. Syariat wakaf ialah syariat yang unik. Sejarah membuktikan syariat wakaf telah mengangkat martabat ummah. Wakaf Telaga Ar-Rumah oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu membolehkan penduduk muslimin di Madinah menikmati bekalan air bersih secara percuma sehingga ke hari ini. Universiti Al-Azhar yang telah melahirkan ribuan cendekiawan ialah universiti yang dibiayai sepenubuhannya melalui dana wakaf. Di negeri Perak, antara wakaf terawal ialah wakaf Diraja Duli Yang Maha Mulia Sultan Idris Mursyidul Azam Shah marhum rahmatullah, Sultan Perak yang ke-28, yang membolehkan Masjid Ridwaniyah Kuala Kangsar dibina pada tahun 1915. Kini, ratusan masjid, surau dan madrasah di negeri Perak telah dibina melalui sumber wakaf, termasuk pembinaan sekolah agama rakyat, ma'had tahfiz dan sekolah pondok. Sidang Jumaat yang berbahagia, dana wakaf tidak terhad digunakan untuk membiayai program-program berunsur keagamaan dan pendidikan sahaja. Bahkan dana wakaf boleh dibelanjakan untuk membiayai keselamatan dan program-program yang memberikan manfaat kepada ummah, asalkan tidak bercanggah dengan syariat. Harta wakaf dalam pelbagai sektor boleh dimajukan untuk kemaslahatan dan kepentingan umat. Justru itu, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak selaku pemegang amanah tunggal bagi semua harta wakaf yang terletak dalam negeri Perak telah mengorak langkah melaksanakan pelbagai program wakaf
yang berdaya maju. Antara projek wakaf terbaharu di negeri Perak yang telah berjaya dilaksanakan oleh majlis ialah membangunkan pusat hemodialisis bernilai hampir 3 juta ringgit terletak di kawasan Masjid Sultan Alang Iskandar Shah, Kampung Datuk Seri Kamaruddin, Seri Manjung. Pusat ini dibina melalui dana wakaf orang ramai dan badan korporat dan kini berupaya memberikan perkhidmatan hemodialisis kepada lebih 30 orang pesakit buah pinggang setiap hari. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak juga membantu usaha pembinaan kediaman asrama pelajar Universiti Sultan Azlan Shah USAS di Kuala Kangsar bernilai 15 juta ringgit. Pembinaan asrama pelajar tersebut dibiayai dengan gabungan wang zakat dan wakaf. Terdapat juga 2 buah ladang kelapa sawit milik Majlis Agama Islam di Sungkai dan di Sungai Siput seluas hampir 7,000 ekar yang hasil keuntungan tanaman daripada 2 ladang tersebut disalurkan kepada dana yang dikhususkan untuk saraan masjid dan sekolah agama rakyat dalam negeri Perak. Sidang hadirin yang berbahagia, wakaf wang tunai menawarkan peluang terbaik untuk membolehkan setiap orang umat Islam menyertai program wakaf, walaupun tidak memiliki tanah atau bangunan untuk diwakafkan. Wakaf wang tunai membolehkan setiap umat Islam berwakaf meski dengan hanya RM1. Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak kali ke-209 bertarikh 22 Ogos 2016 telah menetapkan berwakaf dalam bentuk wang tunai dibolehkan dan dibenarkan untuk dilaksanakan bagi tujuan kebajikan dan kemaslahatan umat Islam. Wakaf secara wang tunai bukan sahaja memberikan peluang lebih ramai umat Islam melakukan ibadah wakaf, namun insya-Allah dengan sokongan, sambutan dan penyertaan umat Islam akan membolehkan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak menghimpunkan dana wakaf yang lebih besar. Dana wakaf yang berjaya dikumpulkan lebih besar akan dapat dijadikan modal membantu majlis untuk membangunkan tanah-tanah wakaf yang kini terbiar disebabkan kekurangan dana untuk dibangunkan. Hakikatnya, pada ketika ini, hasrat ramai pewakaf supaya tanah-tanah mereka dapat dimanfaatkan untuk kebajikan umum tidak dapat direalisasikan disebabkan banyak aset wakaf yang belum dimajukan kerana kekurangan dana. Sidang Jumaat yang berbahagia, mimbar menyeru kaum muslimin agar menyokong usaha menjayakan program wakaf tunai dengan berwakaf menerusi pelbagai kaedah yang disediakan, termasuk melalui sistem potongan gaji bulanan. Maklumat lanjut mengenai kaedah berwakaf boleh diperolehi melalui laman sesawang dan media sosial rasmi Wakaf 365 atau merujuk ke pejabat Baitul Mal dan masjid yang terdekat. Dengan sokongan dan semangat berwakaf para muslimin, insya-Allah wakaf tunai yang berjaya dikumpulkan nanti akan diurus dengan sebaik mungkin, bertujuan membangunkan pelbagai projek wakaf yang mempunyai nilai keupayaan, pulangan ekonomi yang tinggi. Semoga melalui projek-projek pembangunan wakaf secara lebih dinamik, ekonomi umat berjaya diperkasakan. Antara pengajaran dan penghayatan yang boleh disimpulkan daripada khutbah pada hari ini ialah: pertama, wakaf ialah syariat yang unik yang berupaya memperkasakan pembangunan ummah. Ia memberi manfaat duniawi dan ukhrawi kepada pewakaf. Kedua, amalan wakaf tunai membuka peluang kepada setiap individu muslim melakukan ibadah wakaf walaupun tidak memiliki harta berbentuk tanah atau bangunan. Ketiga, dengan semangat dan sokongan umat Islam, wakaf tunai yang berjaya dikumpul
akan menjadi dana lebih besar yang boleh dijadikan modal membantu membangunkan projek-projek wakaf yang lebih dinamik untuk manfaat umat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lissairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Alhamdulillah hamdan daiman abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Muslimin yang dirahmati Allah. Mimbar menyeru para jemaah agar kita tetap berpegang kepada akidah Islamiyah, berteraskan ahli sunnah wal jamaah yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan tabi'in. Jagalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Kekalkanlah persaudaraan sesama muslimin. Makmurkanlah rumah-rumah Allah dengan istiqamah mengerjakan ibadah, terutamanya solat fardu berjemaah. Perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa aslih dhata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wa thabbithhum ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya rabbal alamin, muliakanlah kami dengan takwa dan istiqamah. Bukakan pintu hati kami untuk beristiqamah dalam berwakaf di jalan-Mu ya Allah, demi kebaikan dan kemaslahatan umat muslimin keseluruhannya. Ya Razzaq, berkatilah hamba-Mu yang melaksanakan tuntutan zakat, wakaf dan sedekah. Kurniai mereka rezeki yang berlipat ganda, serta sucikanlah harta dan jiwa mereka. Jauhi golongan fuqara dan masakin daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. Ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang memelihara amanah. Kuatkan iman dan hati kami agar menjauhi perbuatan khianat seperti salah guna harta benda bukan milik kami, memberi atau menerima rasuah, menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan diri, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab yang diamanahkan. Ya Qahhar, Ya Jabbar, jauhi negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab pimpinan dan pengurusan negara kami kepada kalangan hamba-Mu yang amanah, jujur dan ikhlas, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan hukum. Ya Malik, Ya Hadi, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu terhadap raja kami, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah, Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfulah, dan Raja Permaisuri Perak Darul Ridwan, Tuanku Zara Salim, serta kerabat diraja dan seluruh rakyat jelata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa ya ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة